352. 352. اللهم لك النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف صلى الله عليه وسلم أيوه قال وتسعد الحافظة بعمل صالح من أعمال العبد وتزكيه الملائكة وتكسره حتى تبلغ إلى السماء الثانية ويقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه أراد بعمله هذا غرض الدنيا أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيره إنه كان يفتخر على الناس في مجالسهم. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan naik malaikat yang memelihara amal yang saleh daripada beberapa amal hamba Allah Subhanahu wa taala, maka menyucikan dia akan dia dan membanyakkan dia akan dia hingga sampai kepada langit yang kedua. Langit yang pertama begitu juga dulu, malaikat membanyakkan amal fakasar, fakasaratu wa yaqulu al-malak lil habaza idribu hadzal amal wa jisain. Langit pertama dulu dipuji-puji, akhir menunggu langit yang pintu langit pertama kata ambil amal tu, sepuk kamu kembali, kalau kembali kamu kembali. Dan sebab aku diharapkan ada amal maniktaban nas dijawizuni ila ghairi. Aku diarat-arat benarkan amal orang pada hari ini, pada di amal dia ada mengumpat akan orang, ada mengumpat langit pertama. Bahwa dia amal banyak mana sekali, kalau dia mengumpat semua amal ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua pula begitu juga, malaikat melihat secara zahir amal cantik atau memuji dan membilang banyak. Langit pertama lepas, bermakna dia tidak ada mengumpat, alhamdulillah. Langit kedua sangkut. Ya, langit kedua malaikat yang menunggu itu kata wadribu bihadzal amal wajha sahibih, ambil amal tu pukulkan balik. Kalau kita sepuh balik muka yang beramal. Sebab apa? Dia beramal tadi, ini yang disilap. Maka kata malaikat yang menjaga pintu langit itu, langit yang kedua ni, yang membawa amal itu, berhenti kamu dan walukan kepada pukulkan olehmu akan amal itu akan muka orang yang mempunyai amal. Maksudnya adalah ia berkendak dengan amal itu kemegahan diri. Dia beramal supaya megah. Dia buat ibadat tadi supaya nama dia masyhur, supaya dia terkenal, ya, mendapat orang panggil apa, glamour ini kan. Ya, dan telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahawa tiada aku tinggalkan amal ini melalui akan daku. Mana menunggu langit yang kedua, di arah tanah kalau ada orang yang beramal hari itu, ada amalan dia
maknanya ada barat dunia, maka kadang boleh keluar macam itu. Maksud aku maknanya bermegang dengan amal itu atau manusia di dalam majlis. Bahawasanya adalah ia bermegah-megah dengan amalnya atau manusia di dalam majlis mereka. Disebut-sebut amal dia, dipuji-puji amal dia, binakkan tujuan untuk barat dunia. Dunia ni mana bukan duit, bukan injil, dintan. Kerana menjawabkan sebutan bagi dana, ia demi dunia. Benda yang segera, tak laku di sana. Maka kami amal dia balik, sepukkan muka dia balik. Langit pertama, mengumpat. Langit kedua, buat ibadat ada barat duniawi. Maka ditolak Allah. Sebab bila ceritakan hadis ini, Sayyidina Mu'adz bin Jabal menangis sehingga hampir tak berhenti. Takut 20 tahun kita amal, naik ada yang langit kena punjul dekat sampai kena tendang macam dia. Ini turun ni. Jadi yang pertama ingat, pertama mengumpat kau. Lepas mengumpat langit kedua sangkut pula ada barat dunia. Kemudian yang ketiga waqal wa tas'al khabas bi amal al-'abdi ya batahidun nuran min salakati wasiyam wa salatin qad a'jaba al-hasafa qad a'jaba al-hafaza wa yajawizun bihi ila as-sama'i as-sadisa wa yaqulu lahum al-marad al-muwakkal biha kifu wa dhribu bi hadha al-amal wajha sahibi ana malakul kibr. Habis sangkut sini takabur langit di amarani rabbi anda ada amarahu yajawizni ila ghairi innahu kana yatakabbaru 'ala an-nas fi majalisihim. Sabda Rasulullah lagi, dan naiklah malaikat yang memelihara amal hamba itu pada hal bergilang-gilang cahaya dia. Beramal pada zahir dan tidak sifat amal. Yang rosak apa tadi? Niat Tuhan dia. Yang niat Tuhan dia rosak habis. Malaikat apa panggil hafazah. Ya ta'aqabu fikum malaikatul lail wa malaikatun nahar. Bersilakan di pada kamu tadi malaikat malam dan siang. Sebab sempadan dia naik bila kalau sekarang dia dapat asar dia naik. Dia dapat asar ni sekarang dia jaga. Dia jaga awalan dia sampai subuh. Subuh dia naik, turun pula yang asar tadi turun balik. Lepas subuh sampai asar pula dia punya shift. Ya ta'aqabu mana bersilakan dia hari amal naik. Ini jadi dia. Amal naik dia tengok. Dia cantik luar pun tengok dalam ada hal mengumpat pun tentang balik. Lepas langit tahu. Masuk langit kedua ada pula sangkut barat dunia pun tentang balik amal. Masuk langit ketiga takabur balik. Ini tak ingat ni. Langit pertama apa? Mengumpat. Langit kedua barat dunia ada tujuan keduniaan dalam amal itu. Yang ketiga takabur. Ini kata depannya dia takut tahun di bawah amat tak naik-naik. So di akhirat tengok apa ada kosong. Jadi amat pada zahir nantilah. Dan semuanya telah sukalah malaikat yang memelihara amal. Mari tengok zahir. Ya. Maka lalu malaikat dengan amal itu hingga ke langit yang ketiga. Langit pertama lepas, dia tak ada mengumpat. Langit kedua pun dia lepas, dia tak ada barat dunia. Yang diperasan. Maka berkata bagi mereka itu oleh malaikat di waktu dengan menjaga pintu langit yang ketiga, berhenti dia. Ya, kita jawab berhenti, kifu, berhenti oleh kamu. Allah. Dan padukan mana puputkan oleh kamu dengan amal itu akan muka orang yang beramal. Ambil amal kalau bahasa kita sepuk balik muka dia. Balik ke empat, balik ke muka dia balik. Aku yang punya amal, amal akan jaga dia. Akulah malaikat yang mempunyai takabur, mana memelihara sifat takabur. Maksudnya orang kalau ada hari itu takabur, habis amal semua ditolak. Dalam menyeru akan daku oleh Tuhanku bahawa tiada aku tinggalkan amal ini, melalui ia akan daku kepada yang lain. Mana naik tempat boleh naik, stop, langit tiga disangkut. Mana dia lepas langit pertama, langit kedua, langit tiga, jam balik. Dan orang yang punya amal ini membesarkan diri dia dengan amalnya atas manusia dengan wajib mereka. Ya, mana takabur adalah sifatul qalbi. Walaupun mulut tak cakap, dalam hati dia ada rasa dia hebat. Dia terlintas ya ana khairun min, aku lebih baik daripada si Quran Nabi. Walaupun tak cakap, hati-hati dia. Rasa dia lebih hebat, rasa dia perlu dimuliakan, dia rasa perlu diutamakan, dibesarkan. Habis tu takabur.
Kita kena pandang orang kita dengan orang lebih baik. Ya. Pada hadis Nabi kata, "Ya kita arah Allah yang ambil khairan faqqa min waza'u fi dunya wa basarahu." Ya, tanah nak pilih apa menjadi baik selamat dunia akhirat, pertama tafaqquh. Allah Ta'ala jumpakan bagi dia, Tuhan bantu dia perasaan diminat memperkasakan ilmu Ta'ala. Dia suka mencari ilmu. Sana kemari dia menjadi penipuan untuk membersihkan diri dan beramal. Ya. Yang kedua, waza'u fi dunya disebut dengan yang ketiga yang dibincang, wa basarahu uyubah, dia sentiasa memandang kekurangan diri dia. Ya, bermakna bila dipandang diri dia kurang, maka dia akan sifat dengan tawaduk. Kalau dia tak pandang kekurangan dia akan sifat takabur, dia rasa dia hebat. Ya, dan mengartikan takabur kita buka kalbi kita menghadap. Selagi kalbi tak menghadap dan tak terasa kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat, kita akan keluar kepada takabur. Sebab takabur akan tanggal berdati. Dia akan rasa aku hebat. Ya. Jadi maknanya nak benda tu mesti terbuka kalbi. Lepas tu kita banyak zikrullah. Ya, bila banyak zikir, maka hati itu akan mendekat dengan Tuhan, rasa lazat. Bila lazat, dia rasa rindu. Bila rindu terbuka. Rafa'tul hijab, antum buka hijab, bermakna dia kenal syahwat tanazunah. Dia akan duduk. Sifat takabur akan hilang, riya akan hilang, amal dunia pun habis kan. Dia dapat tawajud betul, memang dia bersih. Sebab kalbi jadi besar bila menghadap makhluk. Menghadap makhluk ada riya, wujud, semua takabur. Tapi kalau dalam kalbi dia tak ada dah. Ma fi qalbi ghairullah, habis settle. Ya, tidak ada dalam kalbi pun melain dia. Ya, berlazat bersedap dengan Tuhan. Mana nanti setelah lepas alamil mulki, istilah dia. Hati bila tak ada lagi itu maknanya dia naik. Kalbi roh dia sudah menjangkau muta'alaq kepada alamil malakut wal jawab. Dia sedang asyik memandang alam sana, kebesaran, keagungan, kedahsyatan Tuhan yang maha dahsyat. Berlazat dia dengan Tuhan. Makhluk dia tak rasa begitu. Tapi kalau dia tak naik, dia duduk alam mulki itu pengacau dia. Rinja, wujud, semua, takabur, ego, TV, 800 penyakit berawat dia. Dia yang berada dalam alam milik kita tak terlepas hijab. Lepas itu disuruh kita lepaskan hukum kita angkat. Kemudian alamul ghaib, alam ghaib mana alamil malakut, alamil jawab. Mana kalbi dia bergantung kepada memandang kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Ya, bahawa dah dipadam pandangan makhluk. Dipadam pandangan makhluk, bahawa dia berlazat dengan Tuhan. Sayyidu fi la ilaha illa ba'dal fana. Bicara keterangan kita akan belum melainkan fana. Fana yang lain banyak. Sebab tu pusing balik perlu kepada apa? Khazat zik ma'al hudurul qalbi. Banyakkan zikir betul-betul hati menghadap kepada Tuhan. Boleh akan rasa peringkat kita habis. Dan yang ketiga sangkut kepada takabur. Mana langit pertama tadi dia tak ada mumpat, alhamdulillah pas. Naik langit kedua, amal dia tak ada gharat dunia, pas. Nasib ketiga tak sangkut. Punya ada bintik hitam dalam kalbi. Apa dia? Takabur. Ya. Kalau kita pandang kalau orang umur lebih pada kita rasa orang tu lebih pada kita. Baru umur dia banyak, mungkin amal dia lebih banyak pada kita, kena rasa gitu. Kalau tengok budak-budak nakal dan pun budak lebih baik daripada aku, dia tak ada dosa. Kalau dia mati dia ada syurga. Dan kalau kita pandang budak nakal sekalipun, dia nakal sebab dia tak ada ilmu. Mungkin kalau dia belajar so dia lebih baik daripada aku. Ya, aku dah berkali kitab sana kira kitab sampai tercabut bulu ketiak, lagi sudah hilang penyakit. Dalam itu macam penyakit tadi. Kena pandang dulu. Barulah kita akan dipimpin oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita angkat di kepala berhentung dia. Allah sangat murka orang yang ada dalam kalbi dia misqala zarratin minal kibr. Maksud syurga tadi. Dalam hadis dalam la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang ada takabur dalam hatinya walaupun sebesar zarrah. Ya, rasa hebat dengan orang lain itu takabur. Kalau dia rasa hebat tapi tak banding orang, itu ujub pada sangkuan penyakit. Takabur itu lapas takabur yang dikeluarkan oleh Sayyidul Mutakabbirin. Siapa dia? Penghulu orang takabur. Siapa dia? Iblis. Apa dia kata? Ana khairun min, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min
din, aku dari api, Adam dari tanah. Itu syaitan ni. Bagaimana kalau kita rasa kita hebat ni, bagaimana syaitan yang masuk keluar lagi. Ya bila masuk je langit keempat habis. Kita boleh lepas. Jadi menong kita tengok kita nak lepas tidak amal kita. Ya. Lepas tu bila suruh kita benda-benda kadang mudah kita tak rasa kita desam sedar sebab dia banyak buka hijab. Hari ni cepat dapat tu rahsia ni. Ya, sebab kita pulang menjumpa handphone kena buang kemudian kita kawal sekejap. Memang rasa dia ada. Dalil rasa dia waris dia. Yang waris dia. Sebab ada waris sebab kita jaga dia punya apa? Sampah-sampah ada jalan di rumah kita. Kita kata kau air sungai nak jalan laju. Jangan sampah belakang batang kelapa terlongkang tinggi bawah can belok. Air untuk dia nak jalan laju. Buka tu meresuk dia. Itulah kalbi dia. Buang sampah-sampah ya, pada sujud dia berlazat dia dengan Tuhan Allah. Langit gedi 3 lepas kemudian langit keempat. Qala wa tas'alul hafazatu bi'amal 'abdi yazhu kama yazhul kawkab ad-durri wa lahu durriyun min tasbihin wa salatin wa hajjin wa umratin hatta yujawizu bihi ila rabi'ah wa yaqulu lahum al-malak al-muwakkal biha kifu wadribu bihadha al-amal wajha sahibih ya wa batnih wa batnahu wa zahrahu wa bagan ana sahibul ajub amarani rabbi an la ada al-amal bijawizuni ila ghairi innahu kana idza amala amalan adkhala al-ujub fi amali. Dari takabur bawa takabur apa? Ujub. Ingat mengumpat amal ke negara dunia, takabur, ujub. Langit keempat disangkut kes ujub. Sabda Rasulullah SAW kemudian naik lagi malaikat bawa amal dia naik ke atas. Dengan amal hamba tadi daripada cahaya pada zahir ni lah. Amal seperti cahaya bintang yang besar dan langit. Ya, dan di langit dan baginya suara yang gempar, cantik, bertasbih, dengan sembahyang, dengan haji, dengan umrah hadir lagi kan, Masya Allah. Hingga lalu mereka itu berserta dengan amal kepada langit yang keempat. Langit pertama lepas, dia tak ada ngumpat. Kedua tak ada warat dunia, lepas. Ketiga pun lepas, tak kabur, tak ada. Alhamdulillah. Langit keempat sangkut. Sangkut apa? Kena ada ujub. Maka berkata malaikat yang mewakilkan dia menjaga pintu langit yang keempat, bahawasanya amal hamba itu berhenti kamu. Ya, dan palukan amal itu muka orang yang punya amal ini. Dan palukan akan perutnya dan akan belakang. Hentak lagi ke depan belakang kena tali. Aku malaikat ujub. Mana yang memeriksa sifat ujub. Orang lalu kat aku ni jangan ada ujub. Kalau tak ada ujub, tak akan lepas. Tenang balik. Telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahawa tiada aku tinggalkan amal. Mana jangan biarkan amal lalu kalau ada orang dengan sifat ujub lagi. Akan daku pada yang lain daripada itu. Bahawasanya aku apabila beramal, bahawasanya ia orang yang bila beramal maka masuk ujub dalam amal. Ya, sebab apa dia masuk ujub? Sebab dia belum kenal Tuhan. Orang kalau kenal Tuhan, sebab ujub ni tak ada kan. Bila dia kenal Tuhan, memandang kebesaran Tuhan, asyik dengan Tuhan, bila dia nak ujub dengan amal, bahkan dia dah matikan amal. Dia pandang semua minallah, minallah billah ilallah, dari Allah dengan Allah kepada Allah, habis terus. Tak ada dia lagi dah. Sebab selagi ada pandang pada kita, sifat punca dia ru'yatul nafs, memandang di. Lepas tu dimatikan dengan la haula wala quwwata. Tidak ada haul, tak ada kuat, dia semua. Ya, yang beri hidayah sama dia, yang gerak kita sama dia, boleh kuasa kita beramal sama dia, semua dia kan. Tak ada apa kita ni, kosong, saham kosong. Ya, tak layak kita nak rasa ujub, lebih lagi tak kabur, sebab itu semua bukan kita punya. Bahkan kita sendiri pun roh kita semua milik orang lain, milik Allah. Tak ada apa kita pun fakir. Merasakan diri tak ada apa, itulah syarat untuk masuk hadirat Tuhan. Dipanggil fakir. Tahaqqaq bi faqrika yamutuka bi jinahik. Tahqiqkan memandang fakir kamu, bahawa kamu akan dapat bantuan di Tuhan yang Maha Kaya. Kalau dapat bantuan Tuhan yang Maha Mulia, lawan mulia apa? Hina, sila hinakan diri kamu. Tahaqqaq bi zullika. Tahqiqkan hina diri kamu dengan Allah, baru dibuka. Yamutuka bi izzi. Tuhan akan bantu dengan sifat yang Maha Mulia. Lawan-lawan sifat. Walhasil apa? Tahaqqaq, ya, tahqiqkan memandang akan dengan sifat kita yang kurang lebih naqais, ya. Maka
kamu akan dibantu oleh zat yang bersifat dengan kamalat kesempurnaan. Teringkasnya, segala sifat kesempurnaan milik dia, segala sifat kekurangan milik dia. Maka tahqiq kan memandang segala kekurangan kita. Termasuk kekurangan kita apa? Fakir. Bila fakir apa makna? Orang tidak memilih, tidak rasa memilih, bahkan dia rasa dia dimilih. Bahawa betul-betul dia duduk tahap fakir, maka boleh berjalan. Dia akan dibukakan oleh Allah SWT. Selagi dia rasa dia ada, dia rasa dia mana boleh pakai. Ya tak apa. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab yang saya resahkan Ihya Ulumuddin. Setinggi 3 taraf ulama syariat, alim 10 mazhab sekalipun, tafsir, hadis, ilmu alat semua ada sikap. Ya, tapi kalau tak berjalan jalan rohani, taraf nafsu dia baru yang kedua. Taraf nafsu dia mulawwamah. Marah dilepas lawwamah, mana nafsu yang mencela kejahatan. Tapi nak naik kepada mulhamah mutmainnah boleh tidak. Kalau dia tak masuk lain sufiyah, dia tak masuk lain mana arifina billah. Sebab dia asyik dengan amal doa. Seronok dengan amal doa. Dia tak pasal dalam terjepit-jepit penyakit dalam. Rasa hebat, ini rasa handal. Itu tadi. Ya, sebab man lam yatakallam fi hadhil ulum mata musiran ala al-qabail wa wala ya'lam. Orang yang tidak memberikan fokus dalam ilmu ruhani, membersihkan kalbi, roh, sir, tempat pandangan Tuhan ini, ya, mata musiran ala kabair, dia akan mati mengekalkan dosa yang besar-besar. Wujud, riya, takbur, lama-lama aktiviti. Wahwala yang lam pada hari tak pasan. Nak pasan jauh dengan tak kita punya riadah buang ke. Sebab antara Naqsyabandi kalau kita masuk suluh ya. Kau profesor ke, kau ada 8 PhD ke, apa masuk? Tuan, saya datang dari lautan jahil. Ya, saya datang daripada lautan jahil, ya, dan taksir kurang cuai, serahkan di pertuan supaya dia bisa berhadrat Tuhan. Setelah apa masuk dia kena downkan diri dia. Kalau kita jadi ya, dia suruh kumpatan suruh kita. Ya, sebab tu dalam Cik Naqsyaband, kalau berjalan kena pandang ujung kaki. Jalan diangkat kepala, pandang kaki, ujung jari kita. Ini isyarat kepada tawaf. Man tawadda'a rafahu. Siapa tawaf itu orang kaki. Ya. Itu Naqsyaband itu. Sebab dalam suruh, ya, kita buat Ahmadiyah, kita buat antar. Ya, Ahmadiyah, kita buat Naqsyaband, kita buat. Yang dalam Nabi belakang 5-6 tarekat. Saya bawa Nabi dari dalam salah. Ya. Dia orang kata masuk tu tak ada jalannya. Kita bawa Naqsyaband, Sidi Ahmad dia pun sampai. Kita bawa Ahmadiyah, si Bau dia pun sampai. Habis tu Cik terlebih. Ya, akhirnya itu pengalaman. Ya, macam kita bawa dulu sampai keadaan. Ya. Cuma kita tengok di mana injizat kalbi. Kita punya tarikan kalbi kita tadi itu orang kita dikuat. Ya, kalau dikuat pada syirik dikuat. Pada main orang kita apa Naqsyaband. Ya, Naqsyaband kuat wanita. Kita ada pertambatan antara rohani kita dengan kuat sebab pancaran rohani pada saat itu. Ya, sebab perjalanan mereka dia dulu satu taslik, satu tabarruk. Ya, kalau kita ambil daripada musyrik amal yang kurang itu tabarruk. Ya, kalau taslik lain, taslik disuruh kita dari jalan dari bantu rohani dia. Sebab kita rekod 3 rekod apa wali sampai wali jiwa, wali iqbal, wali dalam misal, banyak cek dan dia letakkan makam itu jadi satu berkalbi, dia roh, berisik, dia khafi dan seterusnya. Kemudian buat Nabi sebab roh, kalbi, roh, murakabah satu-satu. Kalau ambil dari tabaruk, kita tahu kita berama ada tidak. Untuk mengaduhan kita, saya badan taman tahu. Dia bagi tabaruk yang mana lain dia. Akhirat besar akan dapat ada duduk bawah payung dia orang kan, insyaAllah. Tapi untuk kita nak cek diri kita kat mana, bayar. Ya. Satu sekolah, 2 sekolah. Pelajaran sama, semua sama. Tapi sekolah ni, ya, dia ada peperiksaan. Sekolah ni tak ada peperiksaan. Ada beza tak? Ya, so ada. Yang ada periksa, kita boleh tahu. Kadang-kadang saya kata kita pandai, ada periksa dapat nombor 40. Yang saya kata, hebat aku ni. Masuk 40 belakang. Pelajar 41, dia nombor 2 belakang. Dia tak test. Ya. Kalau tasdik lain, nak tahu tak masuk dulu, tak tahu. Dia nak tanya 3 tak boleh, jadi bawa jin buat tarik tak boleh. Ulung malam tu, kena tembak alik, shoot balik, dia buka alik dulu.
Dia kata tak cek sekejap. Syukurlah dia tak pergi cek betul. Kan takut dia mudah sekali cek 7 berangkai ni. Oh pinggang jantung. Oh tu banyak kesandung lagi. Tak boleh tak pergi cek. Tarekat jangan komen. Semua tarekat ada hebat-hebat. Pemimpin tarekat semua kutu-kutu. Yang ada muka warna-warni tarekat. Itu orang gila. Pemimpin tarekat semua hebat. Jangan komen mana. Semua warna-warni besar. Cuma kita yang macam mana ni anaknya bodoh, jahil kan. Jadi perlukan nak pantau aku dulu kat mana. Bimbang takut kita rasa kita hebat, pergi kita jauh. Jadi kita masuk yang ada sekolah. Siapa dia ada sekolah mungkin kan. Cek dalam situ. Tembak sikit tu jalan tak nak kira. Ya, tembak ke mana dia pergi. Ya, duduk alam betul tidak. Ya, pakai kita tembak betul tak semua kena cek. Bukan ada mursyid pimpin. Ya. Kita pun kalau baju waris kadang-kadang pun kita kena buat tembakan kan. Ada keputusan kadang-kadang ada keputusan besar. Ya. Pernah ada cerita pengalaman sikit kan. Dia tak siapa ni 3 kali pergi satu budak tu dia masuk 5. Jadi patut dia periksa hari yang ke-6. Tapi hari kedua ni, hari kelima dia nak keluar. Kita sibuk fikir nak keluar. Tapi kita tengok waris dia dah jejak. Dah jejak Mekah Khalifah. Ya, nak pergi maknanya kalau ikut adab kena hari ke-6. Apa sahaja di konteks rohani kita berusaha. Ya, manusia ada kata orang pergi ya. Itu macam mana? Ya, orang kita akan buat. Ya. Dia mimpi dekat semua ni boleh konteks rohani kan. Dia bukan Islam, dia pak dia boleh cakap mengenai rohani dulu kan nak pimpin rakyat. Itu jelas. Habis. Jadi sifat wujud lagi apa tu? Keempat sambut. Kita lagi kelima kan. Tentang balik amal. Allah. Yang siapa kamu para kata sini mualim baca ke hadis hampir tak mungkin kita menangis. Macam mana? Takut-takut kita punya lupa 4-5 suruh tendang balik. 3-4 tendang balik. Takut tak lepas ke atas. Jadi aku malaikat wujud. Mana yang melihara wujud? Siapa ada wujud? Tenang bosuk. Tak ada belah lalu. Padahal amal cantik itu pada zahir kan. Kemudian wa tas'an al-khabd li 'amal 'abdi hatta yajawizu bihi ila as-sama'i ila khamisah. Ka'annahu al-'arush al-mazkufatu ila ba'diha. Wa yaqulu lahum al-malak al-muwakkal biha kifu wadribu bihadha al-'amal wajha salibih wahmiluhu 'ala 'atihi. Ana al-malakul hasad innahu kana yahsulu an-nas man yata'allam wa ya'lamu misla amalih wa kullu man kana ya'khudhu fadlan min al-ibadah yaqsuduhum wa yaqamu fihim amarani rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Dan sabda Rasulullah SAW dan naik lagi malaikat Imam Muhammad dijari kan dia naik bawa amal macam tapisin lagi ini antara ini. Dan amal mereka ketiga lalu mereka bersama dengan amal langit yang kelima. Mana yang apa? Langit pertama dilepas. Apa tadi yang pertama? Mengumpat. Dan langit kedua apa? Barang dunia tak ada lepas. Langit ketiga apa? Jangan lupa kan daripada turun tangga dulu lah. Langit ketiga tak kabur. Langit keempat wujud. Lepas alhamdulillah. Langit kelima sambut. Ya. Langit kelima sambut. Ya. Seolah-olah mempelai di Allah mampu naik ke atas. Maka berkata mereka itu malaikat yang diwakilkan menjaga pintu langit kelima. Pada sahabat tempat apa? Tawajuh para masyayikh yang kelima. Langit kelima itu tempat arwah masyayikh tawajuh ke sana. Kita buka hijab kita dulu. Habis itu. Malaikat diwakilkan menjaga pintu langit yang kelima. Maka berhenti kamu dan palukan sama dia caranya. Ambil amal tadi itu. Pukul kepada muka dia. Ya, orang yang punya amal yang ditanggungan oleh amal akan amal itu di atas bahunya. Akulah malaikat hasad. Jadi siapa yang ada penyakit hasad, jawab di langit kelima amal itu nak dijaga. Banyak mana ni buat haji ke umrah ke zikir ke apa, tentang kita. So orang hasad ni tuan batal ke semua amal sebab al-hasad yaqulu al-hasanan kama taqulu an-nar al-khatab. Orang yang ada hasad dengki ni amal yang habis yaqulu hasanat ya kama taqulu an-nar al-khatab. Amal yang dimakan oleh hasad ni macam bandingan api memakan kayu kering.
Api kalau marah dan pokok hijau pun dia sebat habis kan. Apatah lagi kalau kayu kering, hangus, abu gitu kan. Apa rahsia? Baik, sebenarnya akan membatalkan. Sebab hasad dia punya rahsia besar di teruk. Baik, ibadah apa amal ataupun nikmat, sama ada bentuk dunia atau akhirat, duniawi atau ukhrawi, siapa bagi? Siapa taksis? Tuhan taksis zat simpulannya. Tiba-tiba kamu hasad seolah-olah kamu komplain, kamu apa? Mana pertikai taksis terhadap Tuhan, itu bahaya. Seolah-olah kata kenapa bagi dia lah, bagi aku seorang dia lah. Macam tu. Tuhan sakit hasad. Kerana dia menentang keputusan Tuhan. Ya, dia menjaga semua menjaga. Kawan dapat lebih. Siapa yang bagi lebih? Lebih rezeki itu dah ada azan lagi sebelum kita ada dah sejak taksisul iradah. Bukan? Al-Qudrah wal Ilah Muta'ali katanya di jami' al-mumkinat. Qudrah iradah yang ta'aluk pada semua makhluk. Bermakna taksis pada azan sampai masa taksil minal qudrah. Semua. Tiba-tiba bila dia komen tak setuju, lalu pula hasad dan kiblat, cari pula jumpa tok pomok, jumpa sakai macam-macam. Ambil tanah kubur lah, tabur lepas kedai orang, menjaga tak jadi tak apa berlaku macam-macam kan. Dia jadi habis. Bermakna apa? Dia menolak keputusan Tuhan, seolah-olah dia komplain Tuhan atau Tuhan batalkan hari amal. Ya, bandingan dia macam api memakan kayu yang kering, hangus habis. Pada sebelah langit kelima dia hijab balik. Kalau dia tak buang penyakit hasad dengki ni sampai mati, langit dia punya amal banyak, mana pun langit lima tak apa. Pung tendang balik. Hari-hari kena tendang juga. Ya. Nak buat amal dah susah. Nak menjaga dia lagi susah dengan ni. Ya. Ubat dia apa? Musyahadatul Rabb. Musyahadah akan Tuhan. Ubat besar kunci. Siapa syuhud akan Allah selesai dia. Famadama al-abdu lam yushayd awsaf rabbi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsaf an-nafsi al-laima khurjan kulliyam. Ingat tu ada. Jadi nak tanya kita tak dapat bangun. Ya. Selama mana hamba tu tak dibukakan musyahadah qalbi dia batal. Dan tidak mungkin dia boleh keluar daripada segala sifat mazmumah. Secara total dari keluar. Ya. Apabila qalbi disyuhud akan Allah Ta'ala, dia lazat musyahadah Tuhan, dia membakar segala pandangan makhluk. Pandangan makhluk tadi dia berlazat dengan Tuhan. Bila mana ada riak, bila mana ada wujud, tak ada lah benda itu kita buang sebab nampak. Ya, sebab rahsia kelazatan dengan Tuhan, dia membakar segala yang lain. Tapi bila hati kita tak dapat lazat dengan Tuhan, dia makin sedap dengan makhluk, maka dia datang sifat riak, wujud, hasad, dengki macam. Sebab orang yang ada penyakit itu menandakan dia belum betul kenal Tuhan. Kalau dia tak kenal siapa Tuhan yang kalbi dia takkan beranjak selain daripada Allah. Bukan ada Syekh Abdul Qadir Jalani apa? Maafi kalbi baik. Tinggi kan? Kita buat pukul gendang dekat dalam tu. Maafi kalbi kan? Buat guna nasyid. Itu makan ayam. Ya. Syekh Qadir Jalani begitu slogan dalam tarekat Qadiriyah. Ya, tarekat Qadiriyah min ahli bait Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jalani wali besar bicara bukan. Ya. Slogan dia. Lama dia berapi boleh dalam hati Tuhan apa setiap lampak malam nafas dengan Tuhan. Sama tak? Sama orang kan? Tiap-tiap nafas dengan Tuhan bukan kalbi kita tak ada lain dengan dia. Cukup je. Ya. Nak syabat itu ilahi anta maksud. Warga kamu. Yang bertuntut reda engkau ilahi dia. Kamu ini kan. Lapas naik cari dengan tempat lama sama. Untuk usul ilallah ta'ala. Allah. Mana aku malaikat yang memelihara hasad. Maknanya bahawa orang yang beramal bila ada hasad dengki dalam kalbi dia tak buang akan seorang walaupun sedikit. Ya, belajar dan orang beramal. Ya, biasa orang belajar sama belajar. Guru sama guru. Ya, orang menjaga sama menjaga. Profession ni sama. Dia jangan orang menjaga hasad dengki dengan orang ni takkan. Ya, kalau laut dekat hasad dengki mendarat jangan. Dia biar sama-sama. Kau menjaga sama menjaga. Tengok kawan tu bani, ada mula dia sana. Kau belajar tengok orang tu lebih sikit, ada mula. Yang ni pula bila mengajar pula tengok anak murid kau tu ramai mula biasa. Ya, pula berlaku di petani dan dia kerat pada tu. Kata orang guru tu, ya, dia tengok kawan tu punya kuliah ramai, anak murid kau ramai. Dia punya kuliah tak jalan. Ya, dia ambil barang, orang tu orang tajud, ambil semayang dia kerat. Hilang akal kan ni. Boleh tak pula malam gaduh. Sekarang kau tak ke apa rambut dekat dengan cara lain. Pada maknawi potong orang lagi pula blok macam sama. Ya. Bila hasad tadi habis hilang pertimbangan. Akal di bawah apa tapak kaki. Ya. Itu bahaya sifat hasad ni. Nak
matikan dia, pandang Allah Ta'ala. Syukur hati. Tanamkan kerinduan dengan Tuhan, keasyikan dengan Tuhan, maka hati kita ada berada yang lain. Tak sempat nak main-main benda rufung, dibuang pusing. Ya. Lepas tu kena jalan dua, ilmu wal ibadah. Ibadah ayat al-tariqah, itu dia punya kunci yang sampai sangat kepada Rasulullah SAW. Jadi zikir itu power dia lain. Zikir darat. Kenapa ada beza zikir biasa dengan zikir rekat? Zikir bentuk sama. Tahlil dia sama, tasbih pun sama, isi mufrad dia sama, isi muzat pun sama. Yang ada beza di dalam tarikat dia ada taraki, kenaikan. Sebab dia ada suntikan kawalan sama lain sampai ke atas. Dia ada lain khas. Dia panggil zikir ini, dia panggil zikir darajat. Zikir biasa ni zikir hasanah. Pahala besar memang hebat. Sebut nama Tuhan aku tak besar. Cuma maknanya kesan, makna pimpinan ataupun pencapaian target itu lebih tinggi. Kalau kita nak terus ke dia tadi, nak makrifat sebenar dengan Allah. Habis ulangi yang pilih. Qala wa kemudian wa tas'alul al-ahmad bil amal al-'abdi min salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa siyamin wa yajawizuna bihi ila sama'i sadisa. Masuk lagi ke 6. Wa yaqulu lahu malak al-muwakkal biha kifu wa taribu samui. Ambil pukul mungkin biha dan amal wa jasayyu innahu kana la yarhamu insanan qat min ibadillahi ashab. Bala'un aw durrun adarra bih bal kana yasmatu bih anal malakul rahma amarani rabbi an la ada amalu yawizuni ila ghairi. Nanti yang pertama pas tak kena apa ni? Ya. Yang pertama apa ni? Menuju ke. Yang kedua apa? Warak dunia. Yang ketiga? Takabur. Yang keempat? Wujud langit kelima. Yang keenam, rahmat. Mana hati dia tidak ada sifat kasih sayang. Ya, yang lain lepas. Jiran dia tadi tak makan. Jiran dia tak ada belanja. Dia tahu. Dia tak belanja. Dia bilang, kuat, kejap-kejap pergi Mekah. Kejap pergi Mekah. Unta tengok unta dia jemur. Unta kau. Ya. Sedangkan sahabat dia tadi apa? Memerlukan bantuan. Dia tahu dan dia boleh bantu. Dia biar. Langit keenam reject. Takut kan? Sekarang di mana kita? Palestin, umat Islam dia banyak, kita tahu. Patut kita bantu dengan kewangan. Kalau kita ada kewangan, rukun doa. Ini yang baca doa penuh ketikai. Pak, kita bagi. Ya, orang tengok ni. Kalau tengok Islam, kafir kau. Orang Islam kena nanya, kata ada tu, kena doa penuh kau ketikai. Apa sui orang Mesir? Jirat darah tengok. Jadi orang itu kalau muka dia tu amal langit keenam dan reject lah. Betul sifat dia tak tempat sampai kiamat beribadat kalau langit keenam semua amal kau reject. Kalau tak ada langsung sifat apa? Ihsan. Ya. Dalam hadis Nabi kata apa? Ya. Tidak dicabut. La tunzabur rafah illa min syaqiyyin. Allah Ta'ala tak cabut kalau dalam hati sebab sifat rafah, sifat kasihan belas tak ada. Ya, maka orang tu paling celaka manusia. Siapa kata? Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah cok celaka, memang celaka untuk dunia akhirat. Kalau dia tak bertobat, memang celaka dunia akhirat. Nak berdoa, untuk kita yang bersih dulu. Bahkan bagi duit, sahabat doa. Patut engkau ni semangat, lebih semangat atau sama bantu. Ya, langit keenam habis. Pandang apa ya itu yang berlaku barat baca hadis menangis tidak berhenti dan takut tak lepas. Kalau ada sifat kita buang masa sampai mati pun naik tendang balik, naik tendang balik, naik tendang balik ya. Qala wa tas'adu al-hafaz bi'amal al-'abd bi salatin wa zakatin ya wa umratin wa siyamin. Ya betul ya. Jadi naik pula malaikat dia memelihara amal tadi serta dengan amalan itu kepada nangis semayang, zakat dia ada, umrah ada, puasa semua ada. Maka lalu malaikat dengan satu amal kepada langit yang keenam. Ya, maka berkata bagi malaikat itu oleh malaikat yang diwakilkan menjaga langit yang keenam, berhenti kamu dan palukan pukul kepada amal itu kepada muka orang yang punya amal.
Ya, bahwasanya adalah ia tidak mengasihani akan manusia sekali-kali daripada hamba Ta'ala. Orang sakit dia biar dia boleh bantu atau tak boleh bantu. Jadi buat dah. Ini bukan sakit, mati, yang bunuh pula. Tapi laknatullah, kau boleh berhati berdoa minta aku jadi orang. Pasal jadi orang lah, jadi binatang begitu. Yang kena bala atau dapat mudarat. Tapi adalah ia lebih suka dengan demikian itu. Ya, akulah malaikat yang mengasihani. Mana aku malaikat yang menjaga. Barang siapa tidak ada sifat rahmah, kasihan belas dalam hati daripada hamba Allah, amal ini takkan dibenar ulangi dan kena pun dia oleh orang. Ya. Telah menyuruhkan oleh Tuhanku bahawa tiada aku tinggalkan amal melalui akan hendakmu kepada lain daripada satu cerita ahli kasyaf. Seorang ni dia orang kaya kan. Jadi bila dia pergi ke Mekah tu, ya, mewasiatkan dia pergi tanam dia punya apa tu, wasiat tadi, peninggalan dia tu di mana? Di bawah tangga. Ya. Jadi bila orang kaya tu balik ke Mekah nak ambil harta dia, tengok orang muda meninggal. Dia nak tanya kat siapa ni? Dia nak tanya kat siapa? Kat mana dia letak harta dia tadi yang dia wakilkan seorang saleh. Orang saleh itu tak kuat orang. Jadi dia pergi jumpa ulama kata kau pergi di Telaga Baru. Kau pergi Telaga Zamzam. Mana jemaat? Ya, kau berdoa dan kau pergi salam. Kalau dia daripada ahli sana, kau akan masuk Al-Quran. Dia pun pergi ucap salam senyap, darah dia. Sebab yang diwakilkan ni orang saleh, orang hebat, ahli ibadah. Jadi berapa ulama dia tak dengar Quran ni. Kalau tak dengar, pergi kiamat dia terlalu baru. Di sana dia kata dia punya apa, dia bertepatan dengan pintu mulut api neraka. Baru salam dia katanya. Dia bagi salam jawab dia. Darah dia. Ya, orang semua kenal dia ahli taat, bukan dia hebat, orang saleh. Pergi tempat dia bagi salam, jawab salam. Berdoa dia kata Allah. Dia tak tanya apa dulu, dia tanya simpan emas aku kat mana ni. Dia tanya emas dia simpan dulu. Dia pun cakap lah, emas aku simpan bawah tangga pergi balik ke lagi sudah. Lepas tu barulah dia tanya, tak kenapa kau kat sini ni? Kau kan orang hebat, orang saleh, orang semua kenal kau. Ya? Dia kata aku tak ada dosa satu. Ya, sebab aku terkumpan cuma satu dia. Aku ada saudara perempuan, adik-adik perempuan dia yang dia sangat-sangat susah, sangat bermasalah. Dia minta bantuan dan aku mampu, aku boleh bantu, tapi aku biar. Aku mampu, tapi aku biar aku badah. Aku beribadah dan badah. Inilah balasan keterjun lagi. Oh, dia pun balik dengan Masya Allah. Dia pun cari jumpa dah masa ni kan. Dia jumpa dengan saudara perempuan dia, dia bercerita terpanjang adik perempuan dia. Tak apalah, saya maafkan dia. Dia maaf ni malah dia maaf. Maknanya pun sikit perasaan kita kan tak ada apa kan. Oh besar kan. Sifat rafah, sifat kasihan belas kepada tak ada tu kan. Berdoa Nabi itu, la tunza'u rafah illa min syaqiyyin. Tidak dicabut perasaan kasihan belas dari bersama kita, melainkan orang tu paling celaka manusia. Rasulullah labelkan celaka lagi. Ya, bersumbat padahal orang saleh, wadah dia kuat, bayang malam dia semua ya. Tiba-tiba kes dengan apa? Dengan adik dia tadi, dia boleh bantu. Kalau dia tak boleh bantu, saja ibadah ya. Kejap di Mekah, kejap di Mekah. Dia buat ibadat kuat ya. Itu dia antara ini. Langit ke apa? 6. Ya, langit pertama apa tadi? Mengumpat. Kalau dia mengumpat saja, dari hari dia mengumpat sampai kiamat dia beribadat pun satu ibadat tak naik pun dapat kerja. Langit kedua, warabul dunia. Mengumpat ada alhamdulillah, tapi ada warak dunia. Buat ibadat ada warak dunia. Tujuan dunia gini-gini habis. Langit kedua tak lepas. Langit ketiga, takabur. Ada takabur dia, kalau tak buang sampai dia mati pun yang masuk di kolak petang. Yang keempat, ujub. Yang kelima, asad. Yang keenam, tidak ada sifat rahmah kasihan kelas. Inilah yang kedua. Satu lagi. Qala wa
tas'alul hafaza bi'amal 'abd ila sama'i sabi'ah. Langit 7. Min shaumin wa salatin wa nafaqatin wa hajjin wa jihadin wa war'in ya lahu dawiyun kadawiyil ra'd wa daw'un kadawi syams ya ma'ahu salasatu alafin malak masyaallah wa yajawizun ila sama'i sabi'ah wa yakunu lahu min malak amwaqal biha kifu wa dribu bihadzal amal wa jasayni ya wa jawariha kemudian waqfilu bihi ala qalbi inni ahjibu an rabbi kullu amalin lam yurad bihi wajha rabbi innahu arada bi amri ghairi Allah ta'ala innahu arada bihi rif'atan indal fuqaha wa zikran indal ulama wa sitan indal madain wa amarani rabbi an la ada amalahu yajawizun ila ghairi fa kullu amalin lam yakun khalisan lillahi fa huwa riya'un ya la yakbalu Allah taala amral muraih. Ini tujuh apa? Ya habis dah ni. Sampai Rasulullah SAW dah naiklah mana langit tahu lepas 2 lepas 3 lepas 5 6 lepas lagi 7 sangkut kan. Oh ayang ada mingguan ni 7 sangkut. Nah, jadi dia lalu naik memerangi amal hebat ini beserta dengan amal ini tadi hingga sampai kepada langit yang ketujuh. Daripada puasanya, sembahyang, puasa wajib, puasa sunat, sembahyang wajib, sembahyang sunat, nafkah, gaji, infak, ya, haji lagi dan perang sabil lagi dan jihad. Masya-Allah. Warna ini cantik kan? Bagi pula suara seperti suara guru. Maknanya kan guru gemuruh malaikat bawa amal cantik dan hebat. Cahaya seperti cahaya matahari serta 3,000 malaikat mengiringi pula. Maka lalu malaikat itu serta dengan amal. Jangan tanya malaikat ini dan baca amal yang sakit dan malaikat yang amal wow. Yang diiring amal. Amal itu malah cantik dan yang tak cantik niat dia itu. Ya kepada amal langit ketujuh, maka berkata malaikat ini diwakilkan menjaga pintu langit ketujuh berhenti. Kifu dia. Berhenti kamu palukan ya wadribu. Mana pukulkan wajah saya akan muka orang yang beramal itu dan padukan pula amal itu kepada anggotanya ya berdoa dia anggota dia ya dan kunci oleh kamu ada hati wala yazalika ya bahawa yang disuruh dan hendak mendidik antara arah itu tidak benarkan lalu kita tujuh ya tiap-tiap amal yang tiada dikendaki semata ikhlas mana amal dia bukan kerana Allah sebab Rasulullah kata akhafu ala ummati asyirkul asghar. Benda yang paling aku takut memang kena umatku. Rasulullah bimbang kalau kita tak ambil perhatian tak ada. Ialah syirik yang kecil. Apa syirik kecil? Tuah ria. Ya, ria ni banyak pentafsiran tentang. Yang mudahnya orang kata memang dalam dia kena bi'an billah la mahal ta'ala ada ria. Siapa buat amal tak cukup tuan dah tahu. Dia buat amal tuan tahu tak? Lebih bertahu lagi. Tapi tak cukup. Nak orang tahu bagaimana. Lepas tu jalan untuk sampai kepada Tuhan. Kalau ada dalam kalbi kita, hati kita minat saja kita terkenal. Habis. Dia pandang kita lebih suka kita tak dikenal orang. Jalan dengan Tuhan. Kita lebih minat kita tidak dikenal. Tapi kalau Tuhan nak kenalkan, tidak ada hal lebih kenal untuk Tuhan. Kita sendiri jangan sifat. Waktu Rasulullah SAW ajar sifat. Jangan ada sifat. Tapi bila Tuhan perkenalkan, Rasulullah adalah orang yang paling terkenal di antara orang mukmin dan orang kafir. Sebelum ada dunia dia dah kenal dia. Tapi batin hati Rasulullah tidak begitu bersih dari bersifat. Ya, Rasulullah kata pada yang takut benar. Sebab dia batalkan amal. Ya, kalau syirik yang besar macam orang kafir semua pada hari itu batal akidah. Kalau syirik yang asgar kecil ini membatalkan apa? Sawabul amal habis. Kalau syirik asgar lagi harus membatalkan sirkul tawajjuh. Kejuruan nak menghadapkan kepada rusak. Tidak ada pandang diri. Sebab kita kena pandang betul-betul bahawa dia akan cantik. Baru diberikan lazat yang cukup hebat dengan Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala. Bahawa dia berkenaan dengan amal tadi ketinggian pada fuqaha. Ya, ada tak kemauan jadi. Andip. Ya, sampai jumpa dia punya apa? Muslim di dalam menguruskan PhD kan. Macam-macam dia terkenal. Bashir dia tengok ya, Syekh dia orang tarik. Dia nak boleh ni ambil PhD kan. Dia jalan tarik kita ambil. Jadi Syekh dia tengok dia manusia ni kan. Tarik ilmu sampai PhD. Bukan dia benda dia dalam. Ya, kita jangan seorang wali kan. Pesan oleh bapa ni. Ilmu dia habis sampai PhD Azhar. Bapa dia kata aku tidak reda dengan pencapaian sekadar PhD. Aku nak percaya seorang mursyid yang benar-benar. Hari ini dia pun 40 hari tak tidur. Dia muak menangis.
itu macam kena tsunami tu. Kalau dia jam jalan, pagi naik. Dia pun pandang kan tak tali dia. Dia pun pegang tali, dia beraya-beraya, dia tengok wajah Allah, wajah Syekh ni. Itulah isyarat dia jumpa Syekh. Syekh kata pada mimpi nak jumpa. Aku tunggu lama dah. Ya, satu baru lagi ni. Bahawasanya berkenaan yang amal tadi ketinggian dan fuqaha ulama fiqh dan ulama supaya masyhur. Dia berpendapat sebab itu jangan ada hati kita ada sifat nak masyhur. Minta maaf memang terhijab. Apabila masyhur dah datang kita, hati kita nak pergi tu ada lagi orang. Pernah kita bagi badan, tiba hati kita tak orang. Kiblat roh tak kena. Kiblat roh pun tak kena. Habis. Ya telah mana menyuruh akan dapat oleh Tuhanku tiada ditinggalkan amal melalui langit ketujuh ni. Orang yang buat tidak ikhlas, mana tidak amal yang bukan karena mana ada riak dan tiada menerima atau akan amal orang yang riak itu. Ya, itu itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.